Psikologi dari Universiti Malaysia Sarawak. Encik Jafarudin pernah memegang jawatan sebagai pegawai pertanian bagi projek khas DOA Sarawak selama 9 tahun, diikuti dengan menjawat jawatan sebagai pegawai pertanian bahagian Limbang untuk tempoh 4 tahun. Dengan pengalaman luas sebagai pegawai pertanian, beliau kini merupakan Ketua Cawangan Tanaman sejak tahun 2021. Tanpa melengahkan masa, saya persilakan Encik Jafarudin Ali untuk meneruskan sesi seterusnya. Persilakan. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Terima kasih kepada pengacara majlis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dengan ini majlis menyebut Datuk Dr. Ahmad Parvez Gulam Kadir, Ketua Pengarah Lembaga Minyak Sawit Malaysia, untuk ke pentas untuk membentangkan ucap pertama beliau. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Okey. Sebelum yang berbahagia Datuk membentangkan kertas kerja beliau, ingin saya nyatakan latar belakang beliau sepanjang mengetuai Lembaga Minyak Sawit Malaysia. Beliau merupakan Doktor Falsafah Kejuruteraan Genetik Tanaman Universiti Putra Malaysia Sedang. Kemudian sebelum itu beliau pernah mendapat Sarjana Sains Genetik Molekul UKM Bangi dan juga Sarjana Muda Sains Genetik UKM Bangi. Beliau yang berbahagia Datuk mempunyai bidang pengkhususan biologi molekul tumbuhan dan kejuruteraan genetik, dan beliau berpengalaman selama 32 tahun dalam bidang biologi molekul tumbuhan, kejuruteraan genetik dan biokeselamatan, membangunkan kelapa sawit transgenik pertama di dunia pada tahun 1997 dan juga memperolehi beberapa anugerah berprestij di peringkat kebangsaan dan antarabangsa, mempunyai 17 paten yang difailkan dan 6 daripadanya telah diberikan. Beliau juga menulis dan menjadi penulis bersama hampir 100 kertas kerja di dalam jurnal berwasit dan lebih daripada 250 kertas persidangan. Tanpa membuang masa, majlis dengan segala hormatnya menjemput yang berbahagia Datuk Dr. Ahmad Parvez Gulam Kadir untuk membentangkan kertas dalam ucap tama yang pertama ini. Majlis dengan segala hormatnya mempersilakan. Terima kasih Tuan Pengerusi Majlis Encik Jafarudin Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat pagi semua. Khususnya kepada div jemputan kita, Datuk-Datuk, ahli-ahli lembaga pengarah MPOB, jemputan-jemputan khas dan juga para peserta seminar kecil untuk tahun 2022 ini yang diadakan di Piri. Setelah kita skip mungkin setahun dua disebabkan oleh PKP yang baru kita selesai. Alhamdulillah kita nampak bersemangat hari ini untuk berjumpa setelah sekian lama banyak urusan kita secara online, dan hari ini nampak ramai yang teruja lah untuk berada di sini. Dan saya dipahamkan last minute pun masih ada lagi yang sedang mendaftar, dan saya dimaklumkan peserta melebihi sebanyak bukan 525 orang lah. Jadi mungkin kalau campur walk-in mungkin hampir 550. Alhamdulillah, ini satu yang baiklah. Okey, saya teruskan pagi ini sebelum kita memulakan majlis perasmian kita. Jadi saya akan bercerita sedikit lah tentang amalan mampan jaminan kemakmuran lah. Khususnya kita melibatkan amalan mampan ini amat penting, khususnya kepada pekebun-pekebun kecil sendirian yang berada di seluruh negara yang jumlah lebih kurang 216,000. Amat penting untuk kita memikirkan bagaimana untuk memastikan pekebun kecil kita yang ada ini dapat bersama-sama memastikan amalan mampan yang kita sama-sama dukungi, di mana itu juga hasrat kerajaan, dan seterusnya bagaimana ini dapat membantu menjamin kemakmuran kita semua kecil. Alhamdulillah, ini dengan harga yang masih lagi baik. Akan ada waktu di mana turun naik, di mana amalan mampan dan juga aktiviti-aktiviti yang akan kita bincangkan dan akan memastikan supaya kita yang terlibat dalam industri sawit ini, khusus pekebun kecil sendirian, takkan sentiasa rasa makmur berada dalam industri ini.
Jadi saya akan memberi sedikit pengenalan mengenai industri ini, kemudian kita melihat kepada kebun kecil persendirian, kemudian amalan mampan dalam industri sawit, dan isu dan cabaran yang dihadapi, dan juga sedikit kesimpulan. Saya rasa mungkin sebahagian daripada ini adalah telah pun kita ketahui, tapi mungkin lebih pada refresh lah untuk kita melihat kembali, dan juga sama-sama kita memikirkan sepanjang 2 hari ini bagaimanakah langkah-langkah, cadangan-cadangan untuk memastikan bahawa kebun kecil yang ada keseluruhan, termasuk kalau kebun kecil tersusun ni hampir 500,000 orang, setengah juta tu penduduk kita yang terlibat dalam industri ini, bagaimana dapat kita pastikan mereka sentiasa berada dengan mampan, dapat berada dengan selesa dalam industri ini. Okay. Untuk makluman, ini adalah kawasan rekod yang kita ada. Ini adalah kawasan berlesen. Apabila MPOB kita mengeluarkan maklumat tentang kawasan alam sawit, kita ada merujuk kepada kawasan yang berlesen. Kawasan yang tidak berlesen, yang baru tanam, tak kisahlah kebun kecil ke estate ke, kalau baru tanam mereka tidak mendapatkan lesen. Dan bila mana mereka telah selepas 3 tahun, bila mula berbuah, nak jual buah, baru mereka akan memperoleh lesen lah. Jadi apa yang kita tulis 5.74 ni adalah yang berlesen dan tidak termasuk. Jadi mungkin kalau kita ambil kira kawasan yang tak matang, mungkin dah melebihi 6 juta hektar. Dan bilangan kebun kecil persendirian yang kita rekod kat sini lebih kurang dalam 216 atau 217,000. Ini adalah setelah, kalau sebelum ni kita selalu menyatakan lebih kurang 250,000 kebun kecil persendirian. Lebih kurang 250,000 lagi adalah kebun kecil tersusun di dalam pelbagai skim-skim seperti Felda, Pemkra, Risda, Salkra dan sebagainya. Dan kawasan sawit untuk kebun kecil persendirian ini adalah sebanyak 823,670 hektar. Dan kebun kecil persendirian ini merangkumi ataupun menyumbang 15% daripada kawasan penanaman dan juga insyaAllah hasil daripada buah sawit yang kita hasilkan. Dan ini juga adalah tanaman komuniti utama lah kepada kebun kecil. Kalau kita lihat sebenarnya dari segi mungkin bilangan kebun kecil terlibat dalam komoditi lain, termasuk juga pertanian lain, mungkin agak ramai. Tapi kalau dari segi komoditi dan hampir 70% kawasan tanaman di Malaysia ini adalah melibatkan sawit, ataupun kita anggap kawasan sebanyak hampir 1 juta hektar ini adalah satu yang signifikan, amat besar, dan ini menunjukkan bahawa peranan tuan-tuan dan puan-puan sebagai kecil amat penting lah dalam memastikan kelestarian agri-komoditi kita ni. Dan ini adalah just cara lain lah kita melihat di mana yang kawasan biru itulah adalah kawasan kebun kecil persendirian, dan yang warna merah tu adalah kawasan kebun kecil tersusun. Yang hijau tu yang gaya-gaya raya lah, yang estate-estate, dan juga kita panggil kawasan penanaman yang melebihi 100 ekar ataupun melebihi 40 hektar. Dan kalau kita lihat, saya tak pasti kita nampak dari jauh ke, tapi kalau kita lihat dari segi kawasan keseluruhan, ini adalah kebun kecil persendirian di seluruh negara. Sebenarnya kalau bilangan yang paling ramai sebenarnya adalah di Johor. Kita ada sebanyak 60,384 orang kebun kecil, diikuti dengan Sarawak sebanyak 43,853 orang, dan Sabah 31,000. Perak 34,000 dan Sabah 31,151. Dan dari segi kawasan keluasan tanaman pula, yang paling besar adalah di Sarawak sebanyak 245,755 hektar, diikuti oleh Sabah 201,032 hektar, dan seterusnya oleh Johor 152. Sebenarnya di Sabah Sarawak ni kalau kita lihat, walaupun bilangan kecil tapi kawasannya besar. Sebab purata, saya rasa kawasan penanaman di Sabah dan Sarawak adalah lebih 6 hektar berbanding dengan Semenanjung lebih kurang 4 hektar saja. Di situ dia menyebabkan luas kawasan penanaman di Sabah Sarawak ni melebihi berbanding dengan kawasan di Semenanjung. Dan ini menunjukkan keseluruhan bilangan. Sebelum ini, sebenarnya kita dalam MPOB dalam proses bila kita mewajibkan, kerajaan mewajibkan MSPO, kita memang sedang pergi all out lah, turun ke padang mencari pekebun kecil. Kalau ada di kalangan tuan-tuan dan puan-puan masih ada saudara mara ke, jiran ke, kawan ke, kroni ke, adik ipar ke, bakal adik ipar ke yang terlibat dalam industri sawit ni, kalau belum join MSPO, belum mendapat lesen MPOB, hubungi kami.
Sebab kita nak mengenal pasti ke semua mereka ini agar dapat kita satukan dan kita mendapat rekod yang sebenar. Mungkin sebahagian tidak lagi menanam sawit dan mungkin telah tukar pada komoditi lain dan sebagainya, ataupun mungkin dah buat projek lain ke. Maklumat ini kita perlukan untuk kita dah mengenal pasti keseluruhan kawasan yang masih ditanami sawit, dan ini juga akan membantu kita mengenal pastilah bilangan dan juga kawasan pekampung kecil yang perlu kita fikirkan bagaimana untuk kita membantu. Okey, dari segi pekampung kecil sendirian, secara purata je lah, umur antara 56 hingga 58 tahun lah. Ini kena hampir-hampir umur besar dah sebenarnya. Kalau kajian kerajaan masa ni dah fikir nak relax dah. Tapi kita dalam industri ini, inilah realiti kita. Umur-umur yang besar ni sebenarnya menjaga ataupun menjadi pemilik ladang atau kebun kecil. Dan inilah bukan satu usia yang muda. Dan ini memerlukan tenaga, dan kita tahu kan kerja di dalam industri sawit ini. Dan purata keluasan untuk seluruh negara adalah 3.8 hektar. Dan kita tahulah dia ada skala ekonomi kerana kawasan yang kecil. Saya rasa kalau kita tengok setengah-setengah negeri itu lebih kecil lagi. Kalau saya ambil contoh Selangor tu dengan bilangan pekampung kecil dan kawasan tu, jadi purata je bukan 1 atau 1.5 hektar saja, amat kecil. Sedangkan sawit ini lebih baik kalau kita dapat pada skala yang lebih besar. Kemudian amat memerlukan kita panggil dia terlalu memerlukan buruh yang intensif, memerlukan ramai buruh, dan kedudukan kebun di kawasan pedalaman di mana kita bagi bagaimana kita nak pergi ke kebun dan sebagainya adalah merupakan satu cabaran bagi kita jugalah, berbanding dengan kalau kita duduk kawasan bandar. Jadi ini juga antara cabaran, dan juga begitu juga access road lah. Selalulah saya rasa kalau kita jumpa di mana-mana pun, kalau biasa jumpa menteri pun, dan kebanyakan bila kita jumpa dengan satu contoh kecil, memang antara isu yang selalu ditimbulkan adalah jalan ladang khususnya, yang mana ini menyebabkan baru ni kita saya tak ingat di mana, tapi antara yang kita dapat ialah komplain pula, dia kata kelapa sawit ni pula banyak masuk keluar lorinya pula menyebabkan jalan yang rosak pula. So itu pun masalah bagi kita juga. Walau bagaimanapun, insyaAllah kita akan pertahankan industri kita lah. Cuma kita akan fikirkan bagaimana untuk memastikan bahawa jalan ini tidak kita panggil tidak terus membebankan. Dan satu lagi ialah kedudukan pekampung kecil kita lah. Dia tak sama seperti kawasan tersusun di mana nama pun tersusun kan. Ini bila nampak pekampung kecil persendirian masing-masing lah. Mana tempat yang ada, itulah tanah yang kita ada, tak kisah di mana. Jadi ini menyebabkan juga kawasan dan juga kedudukan yang tidak teratur ini juga sedikit menjadi cabaran lah untuk bagaimana kita membantu memastikan pekampung kecil dapat kita santuni dan kita bantu mereka lah. Okay. Seterusnya, peranan, seperti kita tahu, peranan pekampung kecil adalah amat penting dalam seperti kita tahu kalau kita ambil pekampung kecil sendirian 15% atau keseluruhan termasuk pekampung kecil tersusun ada lebih kurang 27%. Bukan suku daripada keseluruhan kawasan tanaman adalah disebabkan ada diwakili oleh pekampung kecil, dan peranan mereka juga adalah sebenarnya membantu meningkatkan taraf kehidupan ekonomi setempat. Sebenarnya tuan-tuan dan puan-puan, walaupun kita anggap pekampung kecil jangan terasa kecil, tapi sebenarnya peranan tuan-tuan dan puan-puan cukup besar sebab kalau hasil yang tuan-tuan dan puan-puan dapat tingkatkan daripada ladang kita, daripada kebun kita, sama ada secara sendirian ke ataupun kita buat secara berkelompok melalui koperasi dan sebagainya, peningkatan hasil itu sebenarnya bukan sahaja menambah pendapatan kita, tapi juga secara tak langsung menambah pendapatan negara dan itu juga sebenarnya mengukuhkan lagi ekonomi negara kita. Di peranan tuan-tuan dan puan cukup besar. Janganlah kita rasa kita pekampung kecil duduk kat ladang aja di kebun, kita di terpinggir. Tak, sebenarnya peranan tuan-tuan dan puan cukup besar. Tuan-tuan dan puan juga ada berjihad sebenarnya untuk membantu dan memastikan bahawa industri sawit ini terus lestari, terus kita panggil mampan dan terus berdaya saing di dalam negara kita. Dan seterusnya sumber pendapatan seperti mana tuan-tuan tahu, sebahagian daripada kita mungkin sepenuh masa terlibat dalam ladang sawit ni, jadi pendapatan kita mungkin 100%, dan sebahagian juga yang mungkin terlibat, dan insyaAllah kita di MPOB pun banyak membantu. Kalau mungkin ada yang tak pasti, boleh menghubungi pegawai-pegawai tunas kami di bawah kita juga. Sebahagian daripada tuan-tuan dan puan terlibat juga dalam menambah pendapatan sampingan melalui integrasi ternakan dan tanaman.
di mana ini akan menambah pendapatan kita lah. Kalau khususnya peringkat awal tanam semula tu kan 3 tahun tak ada hasil tu, kita galakkan penanaman integrasi dengan tanaman lah. Kawasan masih terbuka, masih banyak cahaya matahari, tanamlah tanaman kontan ni yang boleh memberi pendapatan lah sebelum 3 tahun. Bila dah 5 tahun tu, kanopi dah penuh, pokok pun dah, kawasan pun dah penuh, nak tanam pokok-pokok tak cukup cahaya matahari, kita boleh, adalah cara yang lain lah, ataupun kita mula pergi kepada integrasi dengan ternakan. Dan ini juga sebahagian daripada kita juga adalah mendapat ada pekerjaan tetap. So kita punya ladang ni adalah part time. Itu kadang setengah-setengah tanya dia, lesen ada berapa luas, tak ingatlah sebab orang lain yang uruskan. So ini juga sebahagian daripada cabaran kami di peringkat POB bila mengenal pasti semua pokok kecil sebab ada sebahagian yang mungkin duduk di Miri tapi tanahnya mungkin di Johor Bahru, atau di Johor Bahru tak adalah, sorry. Dia mungkin dia kalau Johor kaya sangat tu. Mungkin di Muar ke, di Batu Pahat ke kan, ataupun mungkin di Sabah. So mereka atau mungkin juga seorang yang mungkin tinggal di suatu tempat tapi kawasan tanah ni banyak. Sikit-sikit kan 2 hektar, 3 hektar di beberapa negeri. Jadi ini juga sebenarnya kadang-kadang menyukarkan jugalah kerana mungkin luar daripada kawalan mereka. Jadi bergantung betul kepada orang tengah dan sebagainya yang mengusahakan ladang-ladang mereka lah. Dan amalan mampan sawit, saya rasa seperti mana kita tuan-tuan puan-puan tahu macam kita di Malaysia kita mandatorykan bermula daripada Februari 2017 kerajaan telah membuat keputusan bahawa penanaman atau penghasilan minyak sawit secara mampan secara keseluruhan 100% dilaksanakan di Malaysia bermula 1 Januari 2020. Dan MSPO adalah satu-satunya lah sijil yang mana kita memandatorikan untuk keseluruhan sektor termasuk pekebun kecil. Kalau kita lihat di Indonesia ataupun kalau RSPO, pekebun kecil adalah tidak dimandatorikan. Tapi kita di Malaysia kita mewajibkan. Jadi ini adalah penting kerana keseluruhan penghasilan sawit dan kita tahu pekebun kecil adalah berwakili 27% daripada kawasan tanaman dan hampir setengah juta penduduk. Amat penting untuk mereka dipersijilkan dan juga dikenalkan dengan amalan yang mampan. So bukan untuk menyusahkan mereka, insyaAllah kerajaan juga membantu dari segi kos dan sebagainya. Tapi amalan yang kita ajar dan bila kita mendapat persediaan mampan amat membantulah pekebun kecil semua. Dan ini juga akan memastikan kesejahteraan alam sekitar kita, masyarakat ekonomi. Dan baru-baru ini pada bulan Mac kerajaan juga telah melancarkan MSPO 2022 MSPO terkini lah selepas 5 tahun kita membuat penambahbaikan. Dulu ada 7 prinsip, sekarang kita ada 5 prinsip lah. Dan ini yang paling penting lah dalam MSPO, komitmen dan tanggungjawab pengurusan. Mungkin pekebun kecil kita sendiri sebagai pengurus. Kalau komitmen kita lah sebagai pemilik ladang. Kemudian keterusan dari segi amalan kita, pematuhan pada undang-undang. Saya rasa ini semua benda yang sentiasa kita war-warkanlah bila mana kita mengadakan program-program untuk MSPO. Kemudian pematuhan pada undang-undang. Kita untuk industri kita ni kita ada 60 peraturan dan undang-undang yang kerajaan tetapkan yang secara tak langsung akan mempengaruhi tuan-tuan dan puan-puan sebagai pekebun kecil. Dan tanggungjawab kepada sosial, kesihatan, keselamatan dan syarat pekerjaan. Bila kita tanam sawit, kita kadang-kadang kita fikir diri kita saja. Kita tanam, kita buang racun mana kita nak je kan. Tapi setelah kita dikenalkan dengan MSPO, kita mula diberikan peralatan perlindungan diri, rak penyimpanan dan sebagainya. Bukan setakat untuk simpan kasut ke letak beg sekolah anak. Itu sebenarnya untuk keselamatan. Kalau sebelum ni kita dengar biasa kadang-kadang anak-anak ke cucu kat rumah mungkin terminum racun ke apa sebagainya, itu mungkin kita simpan di dapur ke di belakang rumah. Tapi dengan penyediaan rak ni sebenarnya membantu pekebun kecil kita sendiri menyusun, menyimpan bahan-bahan yang mungkin berbahaya ini dalam keadaan yang lebih selamat untuk keselamatan mereka dan juga anak-anak dan juga ahli keluarga mereka. Dan begitu juga amalan bila mana kita menguruskan baja, racun dan sebagainya, kita diajar bagaimana cara mengendalikan supaya kita menyelamatkan diri kita menggunakan peralatan perlindungan diri dan juga bila habis kita nak buang dan sebagainya, kita juga diajar bagaimana untuk kita tidak membahayakan pihak-pihak lain lah. Jadi itu antara yang saya nampak. Walaupun mungkin kita tak dapatlah mungkin harga yang lebih baik secara MSPO, tapi sekurang-kurang amalan persijilan tersebut banyak membantu kita lah dari segi pekebun kecil dan juga masyarakat setempat. Seterusnya peranan MPOB dan seperti yang kita tahu untuk MSPO ke semua pekebun kecil lah, termasuk pekebun kecil kita panggil
persendirian dan juga kebun kecil susun. Semuanya persijilan mereka adalah di bawah tanggungjawab MPOB. Walau bagaimanapun kebun kecil persendirian 217,000 yang ada ni adalah secara langsung menjadi tanggungjawab kami di MPOB untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan kebun kecil persendirian ni. Dan antara peranan kami adalah untuk memastikanlah meningkatkan tahap pengetahuan amalan pertanian baik menggunakan teknologi terkini lah. Dan begitu juga kita juga memperkenalkan baka-baka sawit yang berkualiti, yang baru, memaksimumkan penggunaan tanah lah, ini termasuk integrasi ternakan dan tanaman, dan juga melibatkan aktiviti perniagaan. Saya tak pasti kalau semua yang ada ni dah terlibat dengan KPSM. Kalau ada yang belum, saya menggalakkan tuan-tuan dan puan-puan segera maklum kepada kawan-kawan, bergabunglah di dalam koperasi. Kita ada 69 koperasi di seluruh negara ni, di setiap daerah kita ada. InsyaAllah bersama-samalah kita menjadi ahli koperasi mampan, dan ini secara langsung akan membantulah untuk menambah pendapatan kita. Dan seterusnya kami juga memastikanlah bahawa penanaman dan amalan lestari lah dan juga persijilan MSPO dapat dilaksanakan. Itu adalah tanggungjawab kami lah. Selain daripada kita juga membantu, sebenarnya sekarang ni kita ada skim pinjaman tanah semula, input pertanian dan sebagainya juga adalah peranan dan tanggungjawab MPOB lah. Seterusnya aktiviti pengembangan seperti saya sebut, kita panggil tujuh ajar dan nasihat sawit lah, ataupun tunas yang telah diwujudkan lebih 20 tahun yang lepas. Kita ada sebanyak 289 orang pegawai tunas, dan lebih kurang kalau kita jumlah sekarang ni, seorang pegawai tunas menjaga lebih kurang 750 orang pekebun kecil. Bukan satu jumlah besar. Jadi sebenarnya dari segi bilangan sebenarnya masih kecil berbanding dengan bilangan pekebun kecil yang kita ada lah. Walaupun insyaAllah kita akan membuat yang terbaik lah untuk memastikan. Ini seolah-olah seorang cikgu jaga sekolah, seorang menjaga 750 orang. Jadi bukan satu tugas yang mudah. Walau bagaimanapun insyaAllah dengan kekuatan yang kita ada, kita akan cuba membantulah. Dan seterusnya kita telah ada sebanyak 50 buah pejabat tunas di seluruh negara. Ini adalah bilangannya. Kita ada 9 di Johor, 5 di Sembilan Melaka, kemudian 5 di Utara, 6 di Timur, kemudian ada 12 di Sabah dan 13 di Sarawak. Ada bilangan juga kalau kita di Sarawak kita 59 orang dan 50 orang di Sabah. Dan inilah antara bilangan yang ada tadi ini, bagaimana kita letakkan mereka di pelbagai tempat supaya agar terbaik yang kita dapatlah untuk memastikan bahawa mereka dapat dan dapat dihubungi oleh pekebun kecil kita lah. Seterusnya aktiviti pengembangan yang kita laksanakan termasuklah ceramah-ceramah teknikal sawit kita adakan untuk dari segi amalan mampan dan juga amalan pertanian yang baik, amali tunjukkan cara menggunakan kaedah, kemudian lawatan ke kebun. Kita ada kelab 30 tan dan sebahagian daripada kita yang hasilnya tinggi dapat sama-sama dengan kelab 30 tan. Kita mengedarkan media cetak lah, maklumat-maklumat. Ya, kita juga mengadakan kaunter bergerak dan juga persijilan MSPO lah. Sudah banyak lagi sebenarnya, termasuk dengan aktiviti kita panggil integrasi dan sebagainya. Dan skim-skim yang ada buat masa ni, kita tak ada lagi grant, kita cuma ada skim pinjaman atau pembiayaan mudah lah. Tanam semula melalui agrobank, di mana kita bagi pinjaman. Saya rasa kalau di Semenanjung 10,000 satu hektar, di Sabah Sarawak 14,000 satu hektar, dan kita bagi pinjaman untuk tanam semula. Kita tuan-tuan dan puan-puan hanya akan bayar pada tahun kelima, bukan ambil terus bayar, tak. Setelah tuan-tuan dan puan-puan menanam dapat hasil, baru kita akan pembayaran. Dan hanya dengan setakat ini kadar keuntungan sebanyak 20% je lah disediakan oleh pihak bank. Dan begitu juga kita ada pinjaman input pertanian untuk membeli baja dan sebagainya. Dan kita juga ada kita panggil insentif integrasi lah antara ternakan dan juga tanaman. Kalau sekarang ni ternakan mungkin ayam dan itik, dulu kita ada lembu dan kambing, payah juga kita nak uruskan lembu kambing ni, dan bilangan yang terima tak ramai berbanding dengan ayam itik lebih ramai dapat kita berikan, lebih mudah tuan-tuan dan puan-puan menguruskannya. Dan integrasi tanaman lebih dengan sekarang ni mungkin antara pokok pisang dan juga pokok nanas. Okey, seterusnya ini adalah gambar-gambar sebahagian dari skim. Kemudian kita juga amalan integrasi ni kita tahulah sebenarnya ini dapat mengoptimumkan penggunaan tanah lah. Seperti saya sebut, kalau di peringkat awal tanaman kita tak ada hasil, kita tanamlah tanaman kontan untuk pendapatan pada kita, dan seterusnya bila dah pokok dah matang kita bolehlah mengadakan integrasi dengan ternakan.
Dan ini juga sebenarnya menambah kita kalau kita lihat baru-baru ni kecoh jugalah dengan bila harga ayam melambung apa sebagainya sebab kekurangan ayam terus import. Jadi ini juga sebenarnya kita tuan-tuan dan puan-puan nak membantu meningkatkan biosecurity ataupun keperluan makanan negara. Bila tuan-tuan dan puan-puan terlibat dalam integrasi bukan sahaja ternakan tapi juga tanaman. Dan ini juga akan memastikan pendapatan yang berterusan. Hari ini alhamdulillah harga sawit tinggi, besok kalau harga ditakdirkan dah mula merosot sikit, ini adalah sebagai sumber-sumber tambahan yang insya-Allah memastikan kita sentiasa berada dalam keadaan selesa. Dan ini adalah kita juga menggalakkanlah kalau mereka yang nak tanam lebih jangka panjang, nak consistently ada tanaman tanaman kontan, dan kita juga mencadangkan penanaman secara dua baris lah, atau kita panggil tanaman dua baris, di mana kita boleh tanamlah tanaman kekal lah, seperti lada hitam, tanaman kantan, mungkin juga jagung dan sebagainya, di mana kita sentiasa akan mendapat hasil daripada tanaman-tanaman ini dan juga sawit kita lah. Okay, ini adalah sebagai contoh di mana kalau kita menanam, contoh dalam kes ni kalau pendapatan di 2019 mungkin sekarang ni harganya lebih tinggi lah. Okay, kalau kita anggap pendapatan pada 2019 sebanyak RM707 lah 1 hektar, dan 3.8 hektar dapatlah hampir RM3,000 lah. Dan sekarang dengan penanaman nenas mungkin boleh dapat tambahan sebanyak 800 lebih satu bulan. Dan ini dapat meningkatkan pendapatan kita lah daripada mungkin hampir RM1,579 satu hektar, ataupun RM6,000 lah kalau kita ada 3.8 hektar. Jadi ini antara pendapatan tambahan. Of course dia punya nilai tak sama lah. Tiba-tiba saya dapat kurang ni, saya dapat lebih. Ini adalah anggaran bergantung pada bagaimana keadaan tanah dan juga bagaimana tuan-tuan dan puan-puan menjaga. Tapi rencana insya-Allah yakinlah kalau kita terlibat dalam integrasi, dia akan memberi tambahan pendapatan bagi kita lah. Okey, saya juga ialah bahawa kita juga membantu security makanan untuk memastikan cukup makanan kita dapat, sebab kita banyak import kan, kita import cili, kita import halia, kita import lembu, kambing, ayam dan sebagainya. Jadi kalau kita dapat membuat integrasi ini sendiri akan membantu mengurangkan import makanan, dan ini juga membantu untuk memastikan negara sentiasa mempunyai makanan untuk seluruh negara. Dan bila kita buat tanaman integrasi ini juga, tanam pokok-pokok lain juga sebenarnya membantulah untuk pelbagaikan kita panggil haiwan ataupun di dalam ladang kita, untuk memastikan juga kita ada biodiversity lah, ini kepelbagaian tumbuhan dan haiwan dalam ladang kita. Jadi memastikan bukanlah hanya binatang tertentu sajalah. Sebenarnya ini juga membantu. Di samping itu sebahagian tanaman seperti mungkin tanaman kopi juga membantu menarik beberapa jenis burung yang boleh membantu juga mengawal serangga yang ada dalam ladang-ladang sawit. Itu juga kita cadangkan meletak tiang hinggap untuk burung. Kerana burung datang ni bukannya dia tak makan buah kita, kan? Tapi sekurang-kurangnya dia akan menggunakan, kalau kita ada ulat bungkus ke, kita ada ulat beluncar dan sebagainya, juga sebahagiannya akan dimakan oleh burung-burung tadilah. Jadi seterusnya yalah, selain daripada tu, kita bila saya kata tadi lah, bila kita membuat integrasi, kita juga sebenarnya mendapat pendapatan tambahan lah selain daripada sawit kan. Sawit kita dapat 2 minggu sekali. Dululah. Sekarang ni kalau sebulan sekali pun payah juga nak cari pekerja kan. Jadi nenas mungkin setahun sekali kita dapat lah. Dan begitu kacang tanah 3-4 bulan sekali, kopi setiap bulan. Jadi ada lah pendapatan-pendapatan lain yang kita dapat selain daripada sawit. Dan kita juga ada koperasi penanaman sawit Mampan. Okay, masa saya dah tamat ni. So kita ada koperasi penanaman sawit Mampan. Saya cadangkan kita sama-sama terlibat lah. Banyak bantuan-bantuan yang kita berikan kepada KPSM, dan termasuk jembatan timbang untuk mereka membeli buah BTS daripada tuan-tuan dan perempuan dengan harga yang lebih baik, dan juga sebahagian keuntungan akan diberi balik dividen kepada ahlinya. Kalau kita lihat antara contoh lah, KPSM Serian antara 100 koperasi terbaik di Malaysia. Kemudian kita ada KPSM daerah Maradong, Serike, antara koperasi terbaik bidang keberhasilan ekonomi peringkat negeri Sarawak pada tahun ini. Itu juga koperasi Maradong dan juga Bakong di Marudi. Berdua mereka telah mendapat hasil yang baik, dan mana kita dapat dividen 100%. Susah kita dapat sebenarnya. Ini akan capai, insyaAllah yakinlah bahawa dengan
bantuan yang kerajaan beri melalui MPOB kepada koperasi, kepada KPSM yang ada ni dapat membantu memberi pulangan balik. Selain daripada kita dapat menjual buah yang harga yang lebih baik, kita juga dapat membantu mengukuhkan ekonomi kita sendirilah. Okey, ini antara kebaikan persediaan MSPO. Yakinlah tuan-tuan dan puan, insyaAllah saya sebut tadi, MSPO ni bukan nak menyusahkan tuan-tuan dan puan, tapi lebih baik sebenarnya dari segi amalan yang baik dan juga untuk keselamatan kita lah. Walaupun mungkin dari segi pendapatan saya tak boleh kata lagi kita akan dapat pendapatan yang lebih tinggi, tapi sekurang-kurang amalan yang baik itu lebih baik. Orang kata keselamatan kita jauh lebih berharga daripada nilai wang ringgit. Kalau kita dapat mengelakkan keluarga kita terkena racun, kita mengelakkan jiran tetangga kita terkena mungkin kita musibah disebabkan oleh kecuaian kita, sebenarnya keselamatan yang kita wujudkan itu sebenarnya lebih berbaik, lebih bernilai daripada wang ringgit lah. Okey, dari isu cabaran saya rasa harga sekarang ni pun dah mula orang bertanya harga dah turun sebab dah rasa bulan Mac itu sampai CPO harga 8,000, sekarang dah turun 3,600, 3,700, dah separuh. Dah mula bertanya apa jadi. Jangan lupa tuan-tuan dan puan, masa harga tinggi kita seronok, kita lupa. Bila harga dah turun, kita bersedia. InsyaAllah harga ni tidak akan berada lama di dalam akan 3,700. InsyaAllah sekarang ni Indonesia sedang menjual sebanyak mungkin stok yang ada dan insyaAllah harga akan pulih kembali mungkin daripada 4,000 ke 4,500 lah. Tapi kita tak ada janji bahawa harga ni akan sentiasa berada pada kadar itu kerana selepas isu-isu di luar negara seperti mana penghasilan minyak bunga matahari baik terjejas disebabkan oleh krisis di Rusia dan Ukraine, dan begitu juga penghasilan kalau sekarang ni pun sebab antaranya punca buruh kurang, hasil kurang tu juga membantu meningkatkan harga kita lah. Jadi yalah, kita kata langit tak selalu cerah. Jadi bila waktu sekarang kita ada harga tengah baik ni, kita nabunglah, nyimpanlah. Dan kalau mana ada yang sampai masa tu, simpan-simpan duit lah. Lepas ni kita buatlah replanting tanam semula untuk supaya kita dapat tanam tanaman yang lebih baik lah. Harga memang saya kata memanglah banyak dipengaruhi oleh pasaran dan juga permintaan dan juga MPOB. Kita insyaAllah akan terus melakukan banyak mungkin penyidikan, khususnya integrasi untuk membantu tuan-tuan dan puan-puan lah. Dan tenaga pekerja memang kita akui memang susah dapat, walaupun kerajaan dah benarkan masuk, tapi saya rasa mereka masuk terlalu perlahan lah sekarang ini. Dan mungkin ini saya nampak kita selain daripada, saya rasa di sini peranan koperasi amat penting. Kalau kita seorang-seorang nak ambil pekerja untuk menguruskan ladang kita terlalu mahal. Tapi kalau kita dapat satukan melalui koperasi, kita dapat banyak perkhidmatan dan koperasi sendiri dapat. Saya rasa dah sampai masanya untuk kita berfikir bagaimana koperasi boleh menyatukan supaya kita ni bergerak sebagai satu estate atau satu mini estate di mana seramai mungkin dan koperasi yang menguruskan. Jadi kita dapat jimatkan kos pekerja, kos baja, kos pengurusan dan sebagainya. Dan begitu juga kita juga boleh melalui koperasi kita akan boleh bergerak ke arah lebih menggunakan jentera dalam ladang-ladang kita lah. Kalau kita sendiri nak beli jentera tak mampu. Jadi saya nampak inilah peranan koperasi dapat membantu dalam keadaan kekangan tenaga buruh yang ada sekarang. Dan kita juga saya rasa tak bersedia dari segi ini. Saya rasa mungkin ini koperasi juga boleh main peranan bagaimana kita dapat pastikan untuk kita sentiasa bersedia bahawa harga, kos dan sebagainya tidak selalu sama. Dia akan naik turun. Kos biasa kalau naik susah turun, tapi harga dia naik dia boleh turun. Jadi banyak perkara-perkara yang kita perlu ambil kira dan juga bolehlah berhubungi pegawai tunas kita lah kalau ada sebarang kemusykilan. Dan begitu juga saya rasa ramai kita yang mungkin dah berumur dan sudah masanya anak-anak pun tak berminat. So kita kena fikirkanlah bagaimana boleh kita satukan supaya kita dapat lebih mudah kita uruskan. Kalau tidak, kalau kita terpaksa bergantung sepenuhnya pada orang tengah untuk menguruskan ladang kita, sebenarnya kita dapat hasil yang lebih rendah lah. Jadi saya nampak ini antara cabaran lah. Sama-sama kita fikirkan bagaimana boleh kita membantu supaya dan masa sama kita cuba harap lah, bukan mudah nak pujuk anak-anak kita ni untuk terlibat dalam industri ini. So kita perlu fikir bersama-sama bagaimana kita dapat memastikan ada yang akan sentiasa berada di ladang kita untuk mengaih buah. Okey, saya rasa ini juga saya sentuh. Okay, kesimpulannya saya rasa dalam kebun kecil persendirian ini adalah merupakan komponen penting lah dalam industri sawit kita. Kita hampir 15%. Jadi sama-sama lah kita rasa kita melalui tunas kita melaksanakan MSPO dan juga kita membantulah sama-sama kepada tuan-tuan perempuan melalui tunas kita untuk memastikan amalan yang mampan dan insyaAllah tuan-tuan perempuan dapat meningkatkan lagi pendapatan daripada terlibat dengan industri ini. Sekian, terima kasih. Majlis